Baik, juga antara yang ingin kita sasarkan buat para pelajar kita ialah kemahiran peningkatan asas tinggi, dan itu juga yang akan kami bawakan dalam perbincangan sekarang ini bersama tamu di studio. Selamat pagi kepada Encik Muhammad Amran Kamsi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan. Macam mana setakat ni 2 minggu berpuasa dengan tugas-tugas? Biasa saja. Biasa. Baik, Encik Muhammad, bila disebut tentang kemahiran berfikir asas tinggi, ini memang kita sasarkan untuk anak-anak kita, para pelajar kita. Tapi sejak bila ini secara formal diterapkan dalam kurikulum kita? Sebenarnya Puan Zaliha, tentang pemikiran aras tinggi ini yang ia telah bermula lebih awal dulu. Cuma sama ada dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung saja. Tapi sebenarnya kita mula memperkukuhkan tentang kemahiran aras tinggi ini apabila kita melaksanakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 dan plan itu akan berakhir sehingga 2025 nanti. Daripada sudut co-curriculum pula ni, saya datang ni bagi pihak co-curriculum dan kesenian. Bagi pihak co-curriculum. Jadi kemahiran aras tinggi itu memang sedianya telah sedia ada. Telah wujud di dalam co-curriculum itu sendiri. Dan you pun dulu pernah bersekolah kan apa yang dikatakan co-curriculum itu. Dan dalam co-curriculum itu sendiri sebenarnya ciri-ciri yang ada dalam co-curriculum itu sendiri sudah pun menampakkan ke arah pemupukan dan juga kesuburan kebat itu, kemahiran berfikir aras tinggi itu. Saya bagi contoh. Dalam co-curriculum, apa yang sebenarnya diajarkan di dalam co-curriculum itu merupakan kesinambungan daripada di dalam bilik darjah. Kan? Apa yang you belajar dulu dalam kelas, kan? You bawa, you belajar tentang bahasa Malaysia. Kalau you Puan menganggotai tentang menganggotai Persatuan Bahasa Malaysia. Dan sudah tentunya apa yang diajar dalam bahasa Malaysia akan dibawa juga dalam persatuan. Yang kedua, kurikulum itu sendiri juga ialah merupakan sebagai penyumbang dan pengukuh kepada kurikulum dalam bilik darjah juga. Penyumbang dan pengukuh. Apa yang kita pelajari di dalam bilik darjah itu akan disuburkan di luar bilik darjah. Sebab kita tak nak belajar-belajar kita sampai 15-16A, tetapi kurikulumnya tak ada. Ya, betul lah. Itu yang pentingnya. Jadi inilah yang kita nakkan supaya di dalam kurikulum itu sendiri juga berfikir secara kebat. Sekarang kita sedia maklum dalam BPM, kita telah mewajibkan untuk pelaksanaan kebat dalam pengajaran subjek matematik dan juga sains. Cik Muhammad, bila diambil konsep kebat itu, secara spesifiknya bagaimana kemahiran berfikir asas tinggi ini diterapkan dalam minda pelajar? Sebab kemampuan kognitif pelajar itu berbeza mengikut kemahiran. Jadi bagaimana ini diseragamkan supaya mereka semua dapat sampai kepada matlamat yang kita nakkan? Dia balik kepada maksud kebat itu sendiri. Kemahiran berfikir aras tinggi itu bermaksudnya satu pemikiran yang lebih baik, yang lebih bijak. Bukan setakat hanya kita mengingat ataupun kita menghafal ataupun kita memberi maklum balas balik apa yang telah kita pelajari tanpa memikirkan fakta-fakta yang kita terima itu secara lebih mendalam. Mendalam maksudnya di sini ialah kita perlu berfikir secara kritis. Kita perlu berfikir secara menganalisis. Kita perlu berfikir secara lebih mereka cipta kepada fakta-fakta ataupun ilmu ataupun maklumat yang kita perolehi. Yang ini semua orang boleh buat. Tapi dengan syarat ia mesti ada satu dimotivasikan, diberi tunjuk ajar, diberi bimbingan oleh guru-guru. Masa zaman saya sekolah dulu, orang kata old school kan. Kita banyak hafal dan banyak mengingat. Jadi betul. Dapat pula objektif A, B, A, B. Tapi
keputusannya cantik lah. Yeah. Tapi pada waktu itu kami tidak digalakkan, macam tidak ada ruang untuk berbahas balik ataupun membuat anda seperti yang Encik Mahamat katakan tadi. Sejak bila ini mula dipraktikkan untuk menggalakkan pelajar berinteraksi, bukan setakat menerima info semata-mata? Okey, dalam kurikulum kita telah sedia ada. Tambah ada sedar ataupun tidak sedar, kadang-kadang guru menyerapkan ataupun mendedahkan pemikiran kebat itu secara tidak langsung dalam kegiatan kurikulum. Tapi secara rasminya kita telah memulakan secara rasmi pada 2013. Iaitu di mana kementerian telah pun dalam kurikulum, kementerian telah pun memperkenalkan apa yang dikatakan program pembuatan projek berinovasi untuk kelab dan persatuan sekolah. Di mana ahli-ahli di dalam kelab dan persatuan sekolah diminta untuk membuat projek tersebut dalam tempoh 1 tahun. You dulu kelab apa? Taekwondo. English, apa lagi? Dua tu je. So ada terlibat dengan projek. Projek buat tentang pembuatan tentang projek. Ada kajian tempatan tentang bank negara ke macam ada. Bermakna itu pun sebahagian daripada yang ke arah pemupukan pemikiran kebat. Bila kita buat projek yang sedemikian, you secara tidak langsung akan bukan hanya setakat mengingat apa fakta-fakta tersebut, tapi you akan terlibat dari segi merancang, terlibat dari segi perbincangan, terlibat dari segi menganalisis projek yang dijalankan. Sejak 2013 Encik Mahamat ni, dan sekarang dah boleh macam 2 tahun kita lihatkan perubahan paling signifikan. Apa antara perubahan-perubahan positif yang kita lihat sejak ini dikuatkuasakan? Perubahan yang paling positif yang kita lihat pada tahun lepas ialah di mana bilangan pelajar-pelajar yang terlibat untuk membuat kerja-kerja projek ini semakin bertambah. Dan kita telah berjaya pada tahun lepas apa yang dikatakan melaksanakan pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan, di mana disertai oleh 34 tak silap saya, 34 sekolah yang pemenang di peringkat-peringkat negeri kita bawa ke peringkat kebangsaan dan disertai oleh mereka. Dan saya nak maklumkan pemenangnya adalah satu sekolah daripada luar bandar dari Sarawak. Dan kerja ini projek inovatif yang dihasilkan tersebut memang fantastik. Dia menyelesaikan satu masalah macam mana nak mengangkat kursi-kursi yang terlalu banyak yang selalu diangkat di kelas di dewan sekolah mereka. Dibina satu alat instrumen untuk mengangkat kursi yang banyak, susunan kursi yang banyak itu. Itu pemenang dia. Gambarkan budak di peringkat umur sekolah menengah, luar bandar. Ya, luar bandar boleh berfikir ke tahap tersebut. Ini contoh hasil dia. Ini antara yang bangga untuk kita kami kongsikan, dan pastinya kita juga harapkan lebih banyak lagi kisah kejayaan Encik Mahamat. Masa tidak menyebelahi kita pagi ini, tengah seronok bercerita tentang pencapaian anak-anak kita ni. Okey, tak apa, mungkin kita akan sambung lain kali.